Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 265 sehingga 267. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Terdapat 3 batang pensel berwarna ungu dan 2 batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. 2 batang pensel berwarna dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis ruang sampel bagi pensel warna dipilih. Mula-mula kita buat andaian. Katakan 3 batang pensel berwarna ungu itu dilabel sebagai U1, U2 dan U3. Manakala 2 batang pensel berwarna hijau itu dilabel sebagai H1 dan H2. Kemudian bolehlah kita senaraikan kesudahan bagi ruang sampel tersebut, iaitu pertama, U1, U2, U1, U3, U1, H1, U1, H2. U2, U1, U2, U3, U2, H1, U2, H2. U3, U1, U3, U2, U3, H1, U3, H2. H1, U1, H1, U2, H1, U3, H1, H2. H2, U1, H2, U2, H2, U3, H2, H1. Soalan 2. Satu nombor dipilih secara rawak dari set S dengan unsurnya X di mana X ialah integer dan X adalah dari 1 sehingga 30. Hitung kebarangkalian A mendapat nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Ini adalah senarai kesudahan yang terdapat dalam ruang sampel, di mana bilangan kesudahan dalam ruang sampel adalah 30. Kemudian kita buat andaian bahawa A mewakili nombor gandaan 3, B mewakili nombor gandaan 12. Seterusnya kita senaraikan kesudahan dalam peristiwa A, nombor gandaan 3 yang terdapat dalam ruang sampel, iaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Unsur dalam set B, nombor gandaan 12 yang terdapat dalam ruang sampel, iaitu 12 dan 24 sahaja. Soalan minta kita cari nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Perhatikan keyword di sini adalah dan. Maksudnya persilangan antara A dan B. Jadi kita rujuk kepada kesudahan dalam peristiwa A dan juga B. Didapati bahawa persilangan antara mereka adalah kesudahan 12 dengan 24. Oleh itu, bilangan kesudahan yang terdapat dalam persilangan A dan B ialah 2. Maka, kebarangkalian A dan B akan sama dengan 2 per dengan 30, iaitu dipundahkan menjadi 1 per 15. Soalan B, mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8. Andaikan C mewakili nombor faktor bagi 20, D mewakili nombor faktor bagi 8. Dengan itu, kesudahan bagi peristiwa C adalah 1, 2, 4, 5, 10 atau 20. Manakala kesudahan bagi peristiwa D adalah 1, 2, 4, 8. Soalan minta kita cari nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8. Keyword adalah atau. Atau bermaksud kesatuan. Jadi kita rujuk kesudahan bagi peristiwa C dengan D. Kesatuan bermaksud kita senaraikan semua unsur yang terdapat dalam kedua-dua peristiwa. Iaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10 dan 20. Didapati bahawa bilangan kesudahan bagi peristiwa C atau D adalah sebanyak 7. Maka kebarangkalian bagi kesudahan kesatuan antara C dan D adalah 7 per 30. Soalan 3. 2 keping kad berlabel dengan nombor 77, 91 dimasukkan dalam kotak M dan 3 keping kad berlabel dengan huruf RIA dimasukkan dalam kotak N. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan N masing-masing. A. Lengkapkan jadual berikut dengan semua kesudahan yang mungkin. Perhatikan bahawa sebelah kiri kurungan ini mewakili nombor dari M, sebelah kanannya adalah mewakili huruf dari N. Oleh itu, jawapan untuk bahagian ini adalah 77I, 77A, 91R, dan 91A. Maka jumlah kesudahan yang ada adalah sama dengan 6. B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa 1. Kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Mula-mula kita buat andaian, katakan A mewakili nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10.
dan B mewakili konsonan. Kita rujuk balik dalam kotak M, nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 adalah 77, di mana 7 tambah dengan 7 adalah sama dengan 14, di mana ia adalah melebihi 10. Tetapi 91, 9 tambah 1 adalah sama dengan 10. Ianya adalah sama dengan 10, bukannya melebihi 10. Oleh itu, jawapan untuk peristiwa A adalah 77 sahaja. Kemudian untuk peristiwa B, yaitu konsonan dari kotak N, didapati hanya satu huruf saja, yaitu R adalah konsonan dalam kotak N. Soalan pertama tadi, nak kita cari hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Keyword di sini adalah dan. Maksudnya kedua-dua peristiwa itu mesti berlaku, yaitu A dan B. Mesti ada nombor yang hasil tambah digitnya melebihi 10, yaitu 77, dan juga huruf konsonan R. Jadi kesudahannya hanya ada satu, yaitu 77 R. Oleh itu, kebarangkalian peristiwa A dan B adalah sama dengan 1/6. Soalan 2, kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan dipilih. Soalan ini masih melibatkan peristiwa yang sama, yaitu A dan B. Tetapi di sini keywordnya adalah atau. Atau bermaksudnya salah satu itu berlaku ataupun kedua-duanya. Jadi kita rujuk kepada kesudahan yang terdapat dalam jadual. Asalkan kita nampak ada nombor 77, kita ambil terus. Begitu juga dengan yang ada huruf R ataupun kedua-duanya. Oleh itu, jawapannya adalah 77R, 77I, 77A, dan 91R. Maksudnya terdapat 4 kesudahan di sini. Oleh itu, kebarangkalian peristiwa A atau B adalah sama dengan 4/6, dipermudahkan menjadi 2/3. Soalan 4. 2 orang pengawas dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4 dan 2 orang pengawas tingkatan 5. Lukis gambar raja pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Kemudian hitung kebarangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Andaiannya, katakan I mewakili pengawas tingkatan 4, L mewakili pengawas tingkatan 5. Diberi dalam soalan, terdapat 3 orang pengawas tingkatan 4, 2 orang pengawas tingkatan 5. Oleh itu, jumlah pengawas yang ada adalah sama dengan 3 tambah 2, iaitu sama dengan 5. Dengan itu, kebarangkalian pengawas tingkatan 4 dipilih adalah 3/5. Kemudian kebarangkalian pengawas dari tingkatan 5 dipilih adalah 2/5. Seterusnya kita boleh wakilkan nilai kebarangkalian ini dengan gambar raja pokok. Untuk pilihan pertama, terdapat 2 cabang, iaitu satu cabang mewakili I, pengawas tingkatan 4 dengan kebarangkalian 3/5. Cabang yang bawah ini mewakili pengawas tingkatan 5, iaitu L, dengan kebarangkalian 2/5. Bagi pilihan kedua pula, setiap cabang tadi akan dipecahkan kepada 2 cabang lagi. Jika pilihan pertama tadi adalah pengawas tingkatan 4, maka bilangan pengawas tingkatan 4 di sini kena ditolak 1, tinggal 2 orang lagi. Begitu juga dengan jumlah pengawas, ditolak 1, tinggal 4 orang pengawas sahaja. Oleh itu, kebarangkalian pilihan kedua adalah pengawas tingkatan 4 adalah 2/4. Manakala kalau pilihan kedua adalah pengawas tingkatan 5, bilangan pengawas tingkatan 5 yang tinggal adalah 2. Bilangan pengawas yang tinggal adalah 4, jadi kebarangkaliannya adalah 2/4. Tetapi jika pilihan pertama tadi adalah pengawas tingkatan 5, maka bilangan pengawas tingkatan 5 ditolak 1, tinggal seorang lagi. Begitu juga dengan jumlah pengawas ditolak 1, tinggal 4 orang sahaja. Seterusnya, jika pilihan kedua adalah pengawas tingkatan 4, sekarang tinggal 3 orang pengawas tingkatan 4 dibahagi dengan jumlah yang ada, yaitu 4. So, kebarangkaliannya adalah 3/4. Manakala jika pilihan kedua adalah pengawas dari tingkatan 5, bilangan pengawas tingkatan 5 yang tinggal adalah 1, dibahagi dengan jumlah pengawas yang tinggal, yaitu 4. Kebarangkalian adalah 1/4. Akhirnya kita boleh senaraikan kesudahan untuk gambar raja pokok ini, yaitu II, IL, LI, dan LL. Soalan minta kita hitung kebarangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Kita rujuk kesudahan dalam gambar raja pokok, maka kesudahan yang kita pilih adalah II dan LL. Oleh itu, kita ambil kebarangkalian II tambah dengan kebarangkalian LL, yaitu 3/5 darab dengan 2/4 tambah dengan 2/5 darab dengan 1/4. Jawapannya adalah 2/5.
Soalan 5. Kebarangkalian Kamseng lulus dalam mata pelajaran fizik dan kimia masing-masing ialah sifar 0.58 dan sifar 0.42. Hitung kebarangkalian bahawa A. Kamseng lulus kedua-dua mata pelajaran. Kita buat andaian F mewakili Kamseng lulus fizik, K mewakili Kamseng lulus kimia. Kebarangkalian untuk lulus fizik dan kimia telah diberikan dalam soalan. Seterusnya kita tentukan kebarangkalian Kamseng tidak lulus fizik, iaitu gagal fizik dengan mengambil satu tolak dengan sifar 0.58. Jawapannya adalah sifar 0.42. Begitu juga dengan kebarangkalian Kamseng gagal kimia. Satu tolak dengan sifar 0.42 bersamaan dengan sifar 0.58. Soalan A kata Kamseng lulus kedua-dua mata pelajaran. Maksudnya Kamseng lulus fizik dan juga kimia. Maka kita ambil kebarangkalian Kamseng lulus fizik darab dengan kebarangkalian Kamseng lulus kimia, iaitu sifar 0.58 darab dengan sifar 0.42. Jawapan adalah sifar 0.2436. B. Kamseng hanya lulus satu mata pelajaran. Ini bermaksud Kamseng mungkin lulus fizik tetapi gagal kimia, ataupun Kamseng gagal fizik tetapi lulus kimia. Oleh itu, kita ambil kebarangkalian Kamseng lulus fizik darab dengan kebarangkalian Kamseng gagal kimia. Sifar 0.58 darab sifar 0.58 ditambah dengan kebarangkalian Kamseng gagal fizik, sifar 0.42 darab dengan kebarangkalian Kamseng lulus kimia, sifar 0.42. Jawapan ialah sifar 0.5128. Soalan 6. Fatimah menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat X, Y dan Z masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada A. Mana-mana dua syarikat. Mula-mula kita buat andaian, katakan X mewakili dapat penawaran daripada syarikat X. Y mewakili mendapat penawaran dari syarikat Y. Z mewakili dapat penawaran dari syarikat Z. Kebarangkalian bagi X, Y, Z masing-masing telah diberikan dalam soalan. Seterusnya kita boleh cari pelengkap bagi kebarangkalian tersebut. Maksudnya PX tanda iaitu kebarangkalian Fatimah tidak dapat tawaran dari syarikat X, 1 tolak 3/5 iaitu 2/5. Kebarangkalian Fatimah tidak dapat penawaran dari syarikat Y, 1 tolak dengan 4/9 sama dengan 5/9. Kebarangkalian Fatimah tidak mendapat tawaran dari syarikat Z adalah 1 tolak 5/12 iaitu 7/12. Soalan minta kita cari penawaran daripada mana-mana dua syarikat. Jadi kebarangkalian bagi peristiwa yang terlibat adalah kebarangkalian X, Y, Z tanda bermaksud dapat tawaran dari syarikat X dan Y tetapi tidak dapat tawaran dari syarikat Z. Ataupun kebarangkalian X, Y tanda, Z dapat tawaran dari syarikat X dan Z, tidak dapat tawaran dari syarikat Y. Ataupun kebarangkalian X tanda, Y, Z iaitu dapat tawaran dari syarikat Y dan Z tetapi tidak dapat tawaran syarikat X. Ini juga boleh digambarkan dengan gambar raja pokok di sebelah atas ini. Kemudian kita masukkan kebarangkalian masing-masing, di mana kebarangkalian yang pertama adalah 3/5 darab dengan 4/9 darab dengan 7/12. Tambah dengan 3/5 darab dengan 5/9 darab 5/12. Tambah 2/5 darab 4/9 darab 5/12. Oleh itu, jawapan akhir adalah 199/540. Soalan B. Sekurang-kurangnya satu syarikat. Dengan merujuk gambar raja pokok di sini, kesudahan yang mewakili mendapat penawaran daripada sekurang-kurangnya satu syarikat adalah di mana dia dapat tawaran daripada satu syarikat, dua syarikat ataupun ketiga-tiga syarikat, iaitu kesudahan X, Y, Z, X, Y, Z tanda, X, Y tanda Z, X, Y tanda Z tanda, X tanda Y, Z, X tanda Y, Z tanda, X tanda Y tanda Z. Soalan B boleh dijawab dengan mencari kebarangkalian bagi ketujuh-tujuh kesudahan ini. Ini adalah kaedah pertama. Tetapi lebih senang lagi kalau kita gunakan kaedah 2 di sini, di mana penawaran sekurang-kurangnya satu syarikat, iaitu 7 yang dinyatakan di sini, akan merupakan satu tolak dengan kebarangkalian tidak mendapat mana-mana tawaran. Ini adalah yang mendapat tawaran satu syarikat, 2 syarikat atau 3 syarikat.
Mungkin juga dia tidak mendapat sebarang tawaran dari mana-mana syarikat, yaitu X tanda, Y tanda, Z tanda. Jadi dengan menggunakan konsep pelengkap, kita ambil satu tolak dengan kebarangkalian tidak mendapat mana-mana tawaran, kita akan dapat jawapan untuk soalan ini, yaitu satu tolak dengan P, X tanda, Y tanda, Z tanda, bersamaan dengan satu tolak 2 per 5 darab 5 per 9 darab 7 per 12. Jawapan adalah 47 per 54. Soalan 7. Diberi peristiwa A dan B ialah dua peristiwa yang saling eksklusif dan kebarangkalian peristiwa A adalah 1 per 3. A. Nyatakan nilai maksimum kebarangkalian B. Diberi dalam soalan, kebarangkalian bagi A adalah 1 per 3 dan keyword di sini adalah dua peristiwa yang saling eksklusif. Jika kita wakilkan keadaan tersebut dalam gambar raja Venn, peristiwa yang saling eksklusif bermaksud A dan B tidak bersilang. Oleh itu, kebarangkalian bagi A adalah bulatan A sahaja, 1 per 3. Untuk mencari nilai kebarangkalian B yang maksimum, maksudnya semua kawasan luar ini akan mewakili kebarangkalian B yang paling maksimum. Dan kita tahu bahawa kebarangkalian bagi keseluruhan ruang sampel ini akan sama dengan 1. Oleh itu, kebarangkalian B yang maksimum sebenarnya akan sama dengan kebarangkalian pelengkap bagi A, yaitu kita boleh gunakan rumus satu tolak dengan kebarangkalian A 1 per 3, jawapannya adalah 2 per 3. Soalan B. Jika kebarangkalian kesatuan antara A atau B sama dengan 7 per 9, kena pasti kebarangkalian B. Kita rujuk balik keyword dalam soalan, A dan B ialah dua peristiwa yang saling eksklusif. Ini bermaksud tiada persilangan antara mereka ataupun tiada rantau sepunya, atau tidak ada kesudahan sepunya antara A dan B. Oleh itu, mengikut rumus bagi dua peristiwa yang saling eksklusif, kebarangkalian kesatuan A atau B akan sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Kita gantikan nilai-nilai yang terlibat, yaitu 7 per 9 sama dengan 1 per 3 tambah kebarangkalian B. Lepas tu kita pindahkan 1 per 3 ke sebelah menjadi hasil tolak. Oleh itu, kebarangkalian B akan menjadi 7 per 9 tolak dengan 1 per 3, jawapan adalah 4 per 9. Soalan 8. Kotak R mengandungi 5 biji guli merah dan 7 biji guli hijau. Manakala kotak T mengandungi 4 biji guli merah dan 8 biji guli hijau. Sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak R. Sekiranya guli itu berwarna merah, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak T. Sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dikembalikan ke dalam kotak R. Seterusnya, sebiji guli akan dipilih secara rawak dari kotak T. Warna guli yang dipilih akan dicatat. Soalan A, hitung kebarangkalian. Pertama, kedua biji guli yang dipilih berwarna merah. Mula-mula kita andaikan M mewakili guli merah, H mewakili guli hijau. Diberi dalam soalan, dalam kotak R terdapat 5 biji guli merah, 7 biji guli hijau. Maka jumlah guli dalam kotak R adalah 12 biji. Manakala dalam kotak T terdapat 4 biji guli merah dan 8 biji guli hijau. Jumlah guli dalam kotak T juga adalah 12. Kita boleh lukis gambar raja pokok untuk menggambarkan keadaan, di mana cabang untuk bahagian pertama ini mewakili kotak R. Setiap cabang itu diwakili dengan warna dan kebarangkalian masing-masing. Kemudian, cabang untuk bahagian kedua ini mewakili guli dalam kotak T. Setiap cabang itu juga diwakili dengan warna dengan kebarangkalian masing-masing. Dan yang ini adalah kesudahan yang terhasil. Permintaan soalan adalah hitung kebarangkalian kedua-dua biji guli berwarna merah. Maksudnya kita kena cari kebarangkalian MM. Kita rujuk balik soalan tadi, dia kata, sekiranya guli pertama itu adalah berwarna merah dari kotak R, ia akan dimasukkan ke dalam kotak T. Oleh itu, katakan kali pertama, guli merah kita dapat daripada kotak R. Jadi, kebarangkalian guli merah dari kotak R adalah 5 per dengan 12. Disebabkan guli ini adalah warna merah, kita kena pindahkan ke dalam kotak T. Oleh itu, bilangan guli merah dalam kotak A berkurang 1 menjadi 4. Ia ditambahkan ke dalam kotak T. Maka bilangan guli merah dalam kotak T ditambah 1 menjadi 5 biji. Jumlah itu pun ditambahkan 1 dengan penambahan bilangan guli tadi menjadi 13. Oleh itu, bila kita cabut guli dari kotak T, kebarangkalian kita dapat guli merah akan bertukar menjadi 5 per 13. Manakala kebarangkalian kita dapat guli berwarna hijau adalah 8 per 13. Bagi kes kedua, jika guli yang kita dapat dari kotak R adalah berwarna hijau, maka kebarangkaliannya adalah 7 per 12. Kita rujuk balik soalan tadi,
guli. Sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dikembalikan ke dalam kotak R. Dan seterusnya, guli yang kedua akan dipilih dari kotak T. Maksudnya, guli hijau itu akan dikembalikan ke dalam kotak R. Dia tak akan mengganggu bilangan guli dalam kotak T. Oleh itu, bila kita cabut guli dari kotak T, kebarangkalian guli yang kita dapat adalah warna merah adalah 4/12. Manakala kebarangkalian guli itu berwarna hijau adalah 8/12. Maka kesudahan yang terhasil adalah MM, MH, HM atau HH. Soalan minta kita cari kedua-dua berwarna merah, iaitu kebarangkalian merah darab dengan kebarangkalian merah, iaitu 5/12 darab dengan 5/13. Jawapannya adalah 25/156. Soalan kedua, kedua-dua biji guli yang dipilih berlainan warna. Kita boleh rujuk gambar rajah pokok di sebelah sini. Kedua-dua guli yang berlainan warna adalah kesudahan MH ataupun kesudahan HM. Jadi kita ambil kebarangkalian MH iaitu 5/12 darab dengan 8/13 tambah dengan kebarangkalian HM iaitu 7/12 darab dengan 4/12. Jawapan akhir adalah 211/468. Soalan B. Kelas 4 amanah mempunyai 36 orang murid. Sekiranya setiap murid daripada 4 amanah diberi peluang memilih 2 biji guli dengan keadaan seperti yang dinyatakan dan murid yang berjaya memilih 2 biji guli yang berwarna hijau akan diberi hadiah bernilai RM5. Anggarkan kos hadiah yang diperlukan. Mula-mula kita kena tentukan kebarangkalian untuk mendapat kedua-dua guli berwarna hijau iaitu PHH. Di mana kebarangkaliannya adalah 7/12 darab dengan 8/12. Jawapannya adalah 7/18. Ini bermaksud kebarangkalian dapat kedua-dua biji guli hijau adalah 7/18. Dengan kebarangkalian ini, kita boleh tentukan bilangan murid yang akan dapat 2 biji guli hijau daripada 36 tadi. Jadi, kita ambil kebarangkalian dua-dua hijau 7/18 darab dengan bilangan murid yang ada 36. Jawapannya adalah 14 orang murid mungkin akan dapat kedua-dua biji guli hijau. Seterusnya, diberikan dalam soalan, jika pelajar itu mendapat 2 biji guli yang berwarna hijau, dia akan diberi hadiah RM5. Sekarang ini, kemungkinan ada 14 orang pelajar yang akan dapat kedua-duanya hijau. Jadi, kos hadiah yang diperlukan akan sama dengan 14 darab dengan RM5. Jawapannya adalah RM70. Soalan 9. Jackie mempunyai 8 helai baju kemeja dan 3 daripadanya berwarna biru. 40% daripada baju kemeja yang dimiliki oleh Halim berwarna biru. 1/5 daripada baju kemeja yang dimiliki oleh Kumar berwarna biru. Jackie, Halim dan Kumar masing-masing memilih sehelai baju kemeja untuk menghadiri satu mesyuarat secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa 2 orang daripada mereka akan memakai baju kemeja berwarna biru. Kita buat andaian, katakan J mewakili baju kemeja Jackie berwarna biru, H mewakili baju kemeja Halim berwarna biru, K mewakili baju kemeja Kumar berwarna biru. Maka untuk dapatkan kebarangkalian J, diberi dalam soalan, Jackie mempunyai 8 helai baju kemeja. Dalam tu, 3 yang berwarna biru. Jadi kebarangkalian J adalah 3/8. Kemudian diberi dalam soalan, 40% daripada baju kemeja Halim berwarna biru. Jadi kita kena cari kebarangkalian untuk Halim dengan membahagikan 40% dengan 100%. Jadi kebarangkaliannya adalah 2/5. Kebarangkalian bagi baju Kumar berwarna biru telah diberikan dalam soalan iaitu 1/5. Seterusnya kita boleh tentukan pelengkap bagi setiap peristiwa masing-masing iaitu kebarangkalian baju kemeja Jackie tidak berwarna biru adalah 1 tolak 3/8 iaitu 5/8. Seterusnya kebarangkalian baju kemeja Halim bukan berwarna biru adalah 1 tolak 2/5. Jawapannya 3/5. Seterusnya, kebarangkalian baju kemeja Kumar tidak berwarna biru adalah 1 tolak 1/5 iaitu 4/5. Soalan nak kita cari kebarangkalian 2 orang daripada mereka memakai baju kemeja berwarna biru. Jadi dengan merujuk gambar rajah pokok yang ringkas di bawah ini, 2 orang daripada mereka memakai baju kemeja berwarna biru bermaksud seorang sahaja yang tidak memakai baju kemeja biru, iaitu jawapannya adalah kesudahan ini. Oleh itu, kebarangkalian yang terlibat adalah 3/8 darab 2/5 darab 4/5 tambah dengan 3/8 darab 3/5 darab 1/5
tambah dengan 5 per 8 darab 2 per 5 darab 1 per 5. Jawapan akhir adalah 43 per 200. Soalan 10. Carta bar di bawah menunjukkan bilangan kelab badminton dan kelab bina badan dalam negeri Kedah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sebuah kelab badminton dan sebuah kelab bina badan dipilih secara rawak dari 4 negeri ini. Hitung kebarangkalian. A. Kedua-dua kelab yang dipilih adalah dari negeri Kedah. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita cari jumlah kelab badminton dalam keempat-empat negeri, iaitu 14 tambah 11 tambah 3 tambah 5, iaitu sama dengan 33. Begitu juga dengan jumlah kelab bina badan dalam keempat-empat negeri. 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Oleh itu, untuk mencari kebarangkalian kelab badminton dari Kedah dan kelab bina badan dari Kedah, kita ambil kebarangkalian kelab badminton dari Kedah, iaitu bilangan kelab badminton dari Kedah 14 bahagi dengan jumlah kelab badminton 33. Ini didarab dengan kebarangkalian kelab bina badan dari Kedah, iaitu jumlah kelab bina badan dari Kedah adalah 6 dibahagi dengan jumlah kelab bina badan 12. Jawapan akhir adalah 7 per 33. Soalan B. Sebuah kelab dipilih dari wilayah persekutuan dan negeri sembilan masing-masing. Maklumat ini adalah maklumat yang telah kita cari dari soalan A. Untuk soalan ini, kita kena pertimbangkan dua kesudahan yang mungkin, iaitu pertama, kita kena cari kebarangkalian bagi kelab badminton dari wilayah persekutuan dan kelab bina badan dari negeri sembilan. Ataupun kesudahan yang kedua, iaitu kebarangkalian bagi kelab bina badan dari wilayah persekutuan dan kelab badminton dari negeri sembilan. Kebarangkalian kelab badminton wilayah persekutuan adalah sama dengan 8, iaitu kita rujuk carta bar di atas. Jumlah kelab badminton di kedua-dua wilayah persekutuan adalah sama dengan 3 tambah dengan 5, iaitu 8. Per dengan jumlah kelab badminton, iaitu 33. Darab dengan bilangan kelab bina badan negeri sembilan, iaitu 2, per dengan jumlahnya 12. Ini ditambah dengan kesudahan yang kedua, iaitu kelab bina badan wilayah persekutuan. 2 tambah dengan 2 sama dengan 4, per dengan jumlahnya 12. Didarab dengan kelab badminton negeri 9. Terdapat 11 kelab badminton negeri 9, per dengan jumlah kelab badminton iaitu 33. Jawapan akhirnya adalah 5 per 33. Soalan 11. Kebarangkalian Kaizan terbabit dalam kemalangan pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.4. Kaizan perlu meninggalkan perlumbaan motosikal sekiranya dia terlibat dalam kemalangan. Kebarangkalian Kaizan menang pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.96 dengan syarat dia tidak terlibat dalam kemalangan. Kaizan perlu berlumba 3 pusingan dalam suatu perlumbaan. A. Hitung kebarangkalian betul kepada 3 tempat puluhan bahawa. Pertama, Kaizan menjadi juara dalam perlumbaan tersebut. Kita buat andaian, katakan K mewakili Kaizan terbabit dalam kemalangan. M mewakili Kaizan menang dalam perlumbaan tersebut. Kebarangkalian terbabit kemalangan telah diberikan dalam soalan iaitu 0.4, maka kita boleh dapatkan kebarangkalian tidak terbabit dalam kemalangan iaitu K tanda bersamaan dengan 1 tolak 0.4 iaitu 0.6. Kebarangkalian Kaizan menang perlumbaan juga diberikan iaitu 0.96. Untuk soalan A1, perhatikan apa yang diterangkan dalam soalan tadi. Kebarangkalian Kaizan menang pada setiap pusingan adalah berserta dengan syarat dia tidak akan terlibat dalam kemalangan dan Kaizan perlu berlumba 3 pusingan. Ini adalah pusingan pertama di mana Kaizan menang dan Kaizan tidak terlibat dalam kemalangan. Begitu juga dengan pusingan kedua, Kaizan menang dan tidak terbabit dengan kemalangan. Sehinggalah pusingan ketiga, Kaizan juga menang perlumbaan dan tidak terbabit dengan kemalangan. Oleh itu, kebarangkalian yang terlibat adalah kebarangkalian Kaizan menang 0.96 darab dengan dia tidak terbabit dengan kemalangan 0.6. Kebarangkalian ini adalah sama untuk ketiga-tiga pusingan. Selepas kita darabkan kebarangkalian tersebut, jawapannya adalah 0.191 dibetulkan kepada 3 tempat perpuluhan. Soalan 2, Kaizan tidak dapat menghabiskan perlumbaan tersebut. Ini bermaksud Kaizan tidak memenangi perlumbaan tersebut ataupun Kaizan mengalami kemalangan dalam mana-mana pusingan tersebut, iaitu sama ada Kaizan
terbabit kemalangan dalam pusingan pertama, ataupun dia terbabit kemalangan dalam pusingan kedua, ataupun dia terbabit kemalangan dalam pusingan ketiga. Sebab diberi tahu dalam soalan, Kaizan perlu meninggalkan perlumbaan motosikal jika dia terlibat dalam kemalangan. Oleh itu, kita boleh gunakan konsep pelengkap di sini. Ia akan sama dengan satu tolak dengan kebarangkalian Kaizan tidak terbabit dengan kemalangan dalam ketiga-tiga pusingan tersebut, iaitu 1 tolak dengan 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Jawapannya adalah 0.784 selepas dibundahkan kepada 3 tempat perpuluhan. Soalan B. Berdasarkan jawapan daripada A, adakah wajar Kaizan menasihati adiknya untuk menyertai perlumbaan motosikal? Nyatakan satu nilai murni yang telah anda pelajari untuk menyokong jawapan tersebut. Jawapannya adalah tidak wajar kerana kalau kita rujuk kebarangkalian Kaizan terbabit dalam kemalangan, kebarangkaliannya adalah tinggi, iaitu 0.784. Nilai yang boleh kita pelajari di sini adalah menyayangi nyawa. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.